Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya berkenaan dengan Duta Khas Perdana Menteri, yang mana rakyat fikir apabila Perdana Menteri yang baru dan mengumumkan barisan kabinet baru, maka orang-orang yang tidak penting untuk membarisi barisan kabinet itu tidak lagi Perdana Menteri lantik, kerana ini dilihat membazir. Tetapi rupa-rupanya tiba-tiba hari ini keluar di media, jawatan Duta Khas Perdana Menteri ini dikekalkan. Ini adalah satu yang menjadi pertikaian kepada rakyat. Yang mana kalau kita lihat jawatan Duta Khas Perdana Menteri ini, seperti mana yang saya baca di media ini, mereka dilantik ini adalah Presiden Parti dan Timbalan Presiden Parti. Yang mana kalau kita tahu yang paling top sekali, yang paling rakyat di Malaysia ini gemar untuk mengkritik adalah Presiden Parti PAS, yaitu Datuk Abdul Hadi Awang, yang mana di sini dia sebagai Duta Khas Perdana Menteri Timur Tengah. Tetapi ada dua orang lagi, yaitu Menteri Duta Khas Perdana Menteri yang ke China. Ada seorang lagi Duta Khas Perdana Menteri ke Asia Timur. Dan mereka ini adalah yang mewakili parti seperti Parti Demokrasi Progresif Sarawak, yang mana seorang lagi timbalan presiden, yaitu Parti Rakyat Bersatu Sarawak. Dan di sini kita lihat mereka yang dilantik sebagai Duta Khas Perdana Menteri ini tidak memberi apa-apa pun sumbangan kepada negara. Sebenarnya pada pandangan saya, rakyat lihat mereka ini, kalau Perdana Menteri teringin sangat takut hilang jawatan, takut mereka tidak menyokong, lebih baik Perdana Menteri letak mereka ini sebagai menteri di jabatan Perdana Menteri. Bolehlah membantu Perdana Menteri dalam pengurusan pentadbiran negara, daripada Perdana Menteri nak letak mereka ini menjadi Duta Khas Perdana Menteri Timur Tengah, yang mana kalau kita lihat Presiden PAS dikritik habis-habisan oleh rakyat kerana tidak ada pun juga dia bawa pelapor, tidak ada juga dia memberi faedah manfaat kepada negara. Begitu juga kalau kita lihat apa yang berlaku kepada Duta Khas Perdana Menteri yang ke China, itu juga tidak memberi apa-apa manfaat, dan juga Asia Timur. Jadi lebih baik mereka ini diletak ke jabatan Perdana Menteri dan menolong Perdana Menteri dalam mentadbir negara ni, daripada nak sibuk-sibuk pergi ke negara luar menjadi duta. Dan tentu boleh membantu pembangunan negara. Kalau kita lihat contoh seperti Presiden PAS ini, kalau diletak di jabatan Perdana Menteri, apalah salahnya kalau membantu dalam sisi seperti bersama dengan Menteri Agama dalam pembangunan untuk melihat sisi mana yang ada kelompangan, so dia boleh bantu di situ. Begitu juga Menteri yang kita lihat, Menteri Duta Khas yang kita lihat, yang mana dihantar ke China, ini lebih baik untuk membantu bagaimana untuk membangunkan sektor ekonomi dalam negara. Dan begitu juga yang seorang lagi tu, ini yang kita lihat bahawa percaturan yang mana apabila Perdana Menteri mengekalkan barisan kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin ini memang dikritik habis-habisan oleh rakyat. Dan di sini kita lihat apa yang berlaku hari ini dikritik oleh rakyat juga, yaitu kes yang mana dikatakan kluster mahkamah, dikatakan lepas begitu saja, yang mana kes berpuluh-puluh tetapi tidak dapat dibuktikan dengan baik oleh mahkamah dan dilepaskan. Ini menjadi pertikaian rakyat di media hari ini, yang mana rakyat kata mencuri duit daripada masjid RM40 memang itu salah, tetapi sampai digari. Tetapi pemimpin mencuri harta rakyat, mencuri wang negara, mereka boleh bebas. Ini yang berlaku hari ini. Maka kita lihat hari ini apabila kembalinya pemimpin UMNO menjadi tunggak kepada pentadbiran negara, maka berlaku lagi perkara-perkara yang rakyat tidak suka, yaitu undang-undang berat sebelah, yang mana kita tahu akan tumpul di atas, tajam ke bawah. Ini yang kita dapat hari ini, yang mana pihak-pihak elit politik ini mereka susah untuk diambil tindakan. Maka kerana itu pada PRU ke-14 Barisan Nasional itu kalah. Tetapi apa yang berlaku hari ini, apabila mereka dapat lagi memerintah baru beberapa hari ini, dan kita lihat kes mahkamah, rakyat pertikaikan. Kalau saya tidak pertikaikan isu ini sebenarnya kerana
pada saya tidak apa yang mereka lakukan hari ini, mungkin mereka rasa bahawa bermegah karena dapat melepaskan diri, tetapi mereka juga tidak lari daripada kematian. Dan mereka harus fikir bahawa siapapun kita ni, kita akan mati, dan yang kita mati kita bawa adalah badan kita ini, tidak membawa harta yang banyak. Malah harta yang kita akan bawa yang ada di dunia ni, yang ditinggalkan kepada anak cucu cicit kita, akan mereka bergaduh sesama sendiri dengan apa yang kita tinggalkan ini, kerana kita dapat hasil yang tidak betul. Tidak guna kalau kita merasakan bahawa kita jadi pemimpin, tetapi kita mencuri daripada hasil rakyat, dan kita kaya raya bersama kita punya keluarga, tetapi itu adalah wang rakyat, dan kita menggunakan kenderaan-kenderaan mewah. Dan pemimpin-pemimpin yang melakukan kerja ini, mereka dah pun tua, masuk keluar hospital pun ada, tetapi mereka tidak pernah berhenti. Inilah yang berlaku dalam negara kita ini, dan yang mana mereka tidak ingat bahawa esok atau lusa mati. Mereka ini patut dipertontonkan dengan kematian, yang mana kematian itu apabila kita meninggal hari ini, terus langsung dikapankan, dan kita hanya membawa kain putih masuk ke liang lahat. Tetapi pemimpin kita seolah-olah bukan besok mereka meninggal, yang mana mereka fikir seolah-olah mereka kekal. Dan inilah yang menjadi asas kepada mereka yang berpolitik ini, yang mana kerakusan mereka untuk mengaut segala keuntungan ataupun projek tender ataupun apa yang mereka rasa membuatkan mereka gembira dalam mereka menjadi pentadbir ataupun sang penguasa dalam pentadbiran negara kita ini. Kerana mereka akan menjual agama, menjual bangsa demi untuk kepentingan pribadi yang mana tidak penting. Inilah yang kita lihat hari ini. Dan mereka apabila melakukan kesalahan tidak akan dapat dicas ataupun tak dapat dihukum, kerana putar alam ataupun sistem pentadbiran negara kita ini sudah pun mereka kontrol dengan kroni-kroni mereka, yang mana inilah membuatkan negara kita ini susah membangun. Dan saya yakin kalau sistem pentadbiran negara kita ini kekal dengan cara yang begini, yang mana kita tahu waktu zaman Barisan Nasional, rakyat tidak mempercayai kita punya keputusan hakim negara, keputusan mahkamah yang ada dalam negara kita ini, dan juga kementerian-kementerian lain seperti SPRM, polis, immigration, custom, semuanya teruk terjejas di waktu Barisan Nasional memerintah, dan kembali agak pulih apabila PHS memerintah. Tetapi mereka cuba spinkan perkara-perkara yang mengatakan PHS itu seperti melantik ketua hakim negara tidak betul, ataupun SPM tidak betul. Tetapi di sini saya sebagai rakyat yang menyokong kepada PHS juga mengakui bahawa ada sedikit kesilapan di situ, kerana pentadbiran PHS waktu itu bukan betul-betul daripada parti yang melaungkan demokrasi ataupun yang inginkan perubahan total. Kerana pemimpin yang menjadi tonggaknya waktu itu adalah pemimpin daripada Bersatu, yang mana diketuainya oleh Tun itu adalah tidak mengamalkan demokrasi, sistem yang ingin reform daripada parti seperti PKR ataupun DAP dan Amanah. Jadi sistem yang kita lihat ini diguna oleh Tun adalah ala-ala Barisan Nasional ataupun ala-ala UMNO yang lalu. Dan kita tahu corak pemerintahan itu tidak berbeza sangat. Cuma Tun tidak boleh nak menghalang, kerana parti yang mengamalkan reformasi ini terpaksa ada dalam kerajaan. Itu yang Tun sendiri berasa bahawa perlu dia membuat satu gabungan baru, yang mana hasilnya berlaku pengkhianatan, kerana parti Tun itu waktu itu, yaitu Bersatu, tidak reform. Parti itu bukan inginkan reform, parti itu inginkan apa yang ada dalam pembentukan kerajaan yang ada hari ini. Jadi di sinilah kelompangan itu telah pun berlaku, yang mana perlu kita buat lagi. Kita rakyat perlu terima, dan kita perlu mengubah sistem baru ini, yang mana kita perlukan parti reform untuk memerintah dan reformkan sistem negara. Yaitu kita tahu PHS adalah
yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh melakukan perkara ini, dan mungkin kita akan mendapat hasil yang tidak begitu memuaskan untuk kali pertamanya, tetapi sekurang-kurangnya ada sedikit perubahan. Ini yang kita perlu lihat. Yang mana apabila berlaku pula kes yang kita lihat seperti Duta Khas Perdana Menteri ini juga satu pembelajaran yang mana kita tahu dalam keadaan hari ini sepatutnya fokus kepada kes yang ada. Apabila Perdana Menteri baru, kita ingat kes menurun, malah kes makin meningkat dan kekal di angka 20.000 setiap hari. Ini adalah amat membimbangkan kerana inilah contoh pemerintahan yang pada saya mungkin boleh kita katakan sebagai rakyat hukum karma, yang mana kamu tidak boleh menutupi dosa kamu di dunia ini dan akan dipertontonkan kepada umum, yaitu kepada rakyat, untuk dipertontonkan bahwa kamu sebagai pemimpin, memimpin negara, memimpin rakyat kamu dengan cara yang tidak betul begitu lama. Hari ini dosa itu harus dicuci dan harus dilihatkan kepada rakyat bahwa kamu oranglah selama ini telah pun melakukan banyak sekali dosa kepada rakyat. Yang mana ini kita jelas tahu, tetapi untuk kita nak menghukum di dunia ni, kita ni manusia biasa, rakyat biasa yang tidak punya apa-apa, tapi yang kita mampu setiap rakyat itu berdoa, dan kita akan lihat hasilnya nanti apakah kerajaan ini mendapat rahmat daripada yang di atas. Itulah pencerahan saya hari ini. So sekian, terima kasih.